Saya perkenalkan speaker pertama yang bernama Muhammad Rizal bin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Rizal. Boleh respon pada saya terlebih dahulu? Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kerana join tepat pada waktunya, Tuan. Dan apa khabar? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Tuan, Cuma sekarang ni saya dekat Batu Pahat Johor ni. Batu Pahat. Kerja ke macam mana? Bukan, saya mai jumpa sahabat nak buat simpanan lagu mental juga. Yang berhajat. Dahsyat. Dari utara sampai selatan mencari klien. Ya, sahabat lama saya, Alhamdulillah. Dah close ke belum? Ya, dah close. Dah close ke belum? Ya, alhamdulillah. Close. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti yang saya maklum, Tuan Reza ini merupakan seorang dealer dan beliau sebenarnya bermula pada bulan 7 tahun 2022. Maksudnya masa tu dia bermula dan dia terus menjadi introducer. Kemudian pada 1 hari bulan 1 tuan-tuan dan puan-puan tahun 2023 beliau telah pun mencapai dealer pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Tuan Reza ini dia bekerja jugalah. Tuan Reza betul masih lagi bekerja? Ya, masih mempunyai tugas hakiki beliau. Dan beliau merupakan seorang ahli ataupun tim di bawah Didi Abuzar sebenarnya. Dari income yang beliau pernah dapat sebagai dealer ni, beliau mendapat RM4,000. Jadi kita nak dengar sendiri bagaimana cerita Tuan Reza ni bermula di Quantum Metal. Erwin, boleh highlightkan gambar Tuan Reza tak? Okey, baru nampak. Right. So Tuan Reza, saya boleh tak perkenalkan diri sedikit sebanyak, ceritakan kepada kita bagaimana boleh kenal dengan Quantum Metal ni dan boleh rasa yakin dan terus bermula sebagai introducer. Dan bagaimana pula jalannya dalam mencapai dealer. Baik. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal bin Osman, umur 53 tahun. Bekerja sebagai penjawat awam. Dah hampir pencen. Kan? Jadi saya berkenalan dengan Quantum Metal ni sebenarnya melalui Facebook saja. Melalui Facebook dan halo, dengar tak? Halo. Ya, dengar tuan. Ya. Saya berjumpa dengan Quantum Metal dalam Facebook, iaitu Facebook Abu Zat, saya punya Sifu kan. Kemudian memang dah pasang niat tu dah lama dah nak buat simpanan dalam bidang gold ni, bidang emas kan. Kemudian tercari pun lama juga, hampir 2 tahun. 2 tahun ke 3 tahun lah. 2019 saya buka akaun emas di Muamalat. Kan. Jadi saya mulakan perkenalan saya dengan Quantum Metal ni hanya dengan WhatsApp, kemudian telefon, kemudian di Abu Zar ni telefon saya sampai pukul 3-4 pagi, 2-3 malam berturut-turut. Jadi terima kasih kepada Sifu saya ni, bersungguh-sungguh membantu. Jadi aura Sifu saya ni yang sangat membantu ni saya jadikan teladan. Jadi saya pun ambil sifat ingin membantu. Kan? Semua pegangan saya dalam bila buat Quantum Metal, saya nampak peluang solusi dalam Quantum Metal ni. Saya terus jadi azam, jadi motor saya nak membantu seberapa ramai yang boleh. Tak kira lapisan, tak kira golongan. Siapa saja semua saya akan bantu. Itulah saya punya prinsip. Dan untuk saya percaya dengan Quantum Metal ni sebenarnya tak lama pun. Selepas berkenalan dengan Buzar melalui telefon, selang 2 bulan saya berjumpa mata. Walaupun beliau daripada Kuala Lumpur ke utara, dan saya ambil peluang berjumpa beliau. Dan bila berjumpa dengan dia tu, kepercayaan tentang Quantum Metal ni 100%. Jadi kita ni
buat kajian, walaupun saya buat kajian untuk ni lama kan. Jadi bila saya berkecimpung jumpa Ketua Mentor ni, sebenarnya modal pun tak banyak, tapi atas semangat usaha nak membantu lebih-lebih lagi saudara-saudara kita kan, nak bagi macam mana masa depan bagi ada cerah cemerlang kan. Dan alhamdulillah dengan niat nak membantu tu, Allah juga bantu saya kan. Daripada 1 bulan pertama jadi dealer, pendapatan 700 lebih, dan semenjak hari tu tak pernah kurang pendapatan saya. Tiap-tiap bulan bertambah. Bulan lepas 4,000 lebih, bulan ni rasanya mungkin lebih kan. Jadi bagi saya tak penting sangat berapa saya punya pendapatan, sebab pendapatan saya yang sedia ada pun alhamdulillah bersyukur cukup. Tapi berapa ramai saya boleh bantu, itu saya punya target kan. Jadi hari ni sampai ke Johor pun kerana niat membantu sahabat lama saya jumpa kan, kerana nak membantu. Jadi sifu saya pun, Saudara Abuzar, sentiasa pesan kat saya, ingat kita nak membantu siapa ramai kan, nak mencari bekalan ke sana. Jadi saya ambil peluang ni dalam content meter ni, sebenarnya bila dah duduk di dealer, kita akan nampak banyak sangat peluang. Banyak sangat peluang yang ada. Nak cerita tu panjang. Jadi perlu ada di tempat dealer dan niat nak membantu, insya-Allah kita akan jumpa banyak sangat peluang. Kan? Dalam masa kita bantu, kita juga terbantu sebenarnya. Itulah sebab sikit lebih kurang yang boleh saya cakap. Kan? Sebenarnya sibuk ni, kadang baru habis close, sekarang dah order makan, nak makan pula lagi. InsyaAllah saya harap boleh membantu sahabat-sahabat lain sebab sikit dengan cerita saya ni. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Rezal, Ya. Mungkin boleh stay dulu kejap dengan kita dekat sini. Boleh. Kepada Insya. tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat ruangan Zoom ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan untuk ditanyakan, boleh tulis di ruangan chat dan saya akan bacakan, ataupun mungkin boleh buka terus mic untuk bertanyakan direct. Seperti yang sedia maklum, Tuan Rezal ni ada tugas hakiki. Jadi boleh tak Tuan Rezal kongsikan dengan kita dekat sini bagaimana Tuan Rezal membahagikan masa di antara tugas hakiki dengan mencari prospek? Saya sebenarnya tugas saya ni sebagai penguatkuasa Majlis Pemadanan Kulim. Memang kalau ikut kesibukan tu memang sibuk, dan kita dalam pasukan uniform disiplin sangat penting. Tapi semua orang ada masa yang sama 24 jam kan. Kalau nak bahagikan masa tu, sebenarnya saya pun berniaga juga kan. Jadi kita nak bagi kita punya diri tu berharga, macam mana masa kita nilai kan, kita create masa kita bentuk masa kita tu bagi ada harga. Jadi setiap orang masa yang sama, tapi macam mana kita nak bentuk masa kita tu bagi ada harga kan. Jadi saya tak kira tempat, tak kira masa, bila ada saja jumpa saya akan kongsi. Walaupun masa bekerja, sama-sama kawan-kawan bekerja, sahabat-sahabat bekerja, jumpa saja di mana lah, maksud saya tak kira di rumah kenduri ke kan. Bila ada peluang saja kongsi. Pasal niat kita nak membantu dan kita bersungguh-sungguh membantu kan. Maklumlah masa tu kalau ikut nak bahagi tu memang tak cukup lah. Tapi kalau kita pasang niat sungguh ikhlas nak membantu, insya-Allah Allah akan buka masa untuk kita membantu. InsyaAllah. Macam Tuan Rezal, memang dah lama kenal dengan Didi Abuzar ke? Macam mana? Tak, saya kenal Kota Mentor, baru saya kenal Didi Abuzar. Oh, jadi nampak Didi Abuzar ni dari mana? Dari Facebook. Oh, Facebook. Jadi rakan Facebook lah. Ya. Memang jadi rakan Facebook dah lama ke? Tak. Saya cari.
saya kira bila kita type saya kat Google kan, dia akan keluar lah. Kita nampak Abu Zah, saya tengok dia punya wall sikit, sebar sikit. Jadi saya rasa mungkin ini orang boleh bantu saya. Jadi saya pun WhatsApp beliau. Sekarang ni apa ni Tuan Rizal dah ada berapa orang dealer? Sekarang ni road to Saya DD kan? sebenarnya saya yang dealer yang rasmi ada satu saja kan. Cuma yang pada strategi saya tu mungkin selepas saya balik umrah ni 4 sekali naik bagi cukup kan. InsyaAllah. InsyaAllah Bila doakan nak saya. Saya pergi umrah 19 bulan 7, balik daripada umrah tu insyaAllah. Doakan saya. InsyaAllah, amin. Semua dah disediakan. Cuma kita nak bagi lengkap syarat-syarat kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan-puan yang ada di ruangan Zoom ni, ada tak soalan? Sekiranya ada, boleh buka terus mic dan bertanyakan dengan Tuan Rizal. Sekiranya tak ada, insyaAllah kita akan beralih kepada speaker yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Boleh kenalkan diri terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum Tuan Rizal dan apa ni Huda. Okey, saya nak tanya sikitlah, saya Bibi Nur Safina dari Jitra Kedah. Cuma nak tanya sikitlah, cara Tuan Rizal closing kawan-kawan lah kan. Selalunya kawan-kawan ni yang kita panggil dalam kategori hot market lah kan. So macam adakah ada penolakan, ataupun kalau berjaya closing tu apa dialog yang selalu digunakan untuk closing? Tu terima kasih. Baik, terima kasih. Selalunya saya akan ambil tahu sebuah sikit siapa yang saya nak jumpa. Jadi latar belakang saya akan ambil tahu dia punya pekerjaan. Saya akan ambil tahu sebuah sikit supaya nanti apabila kita berjumpa, bagi saya nak bawa produk yang mana dulu, itu penting kan. Jadi selalunya kebiasaannya saya akan bawa produk GCA lah kan. Pasal bagi saya ni GCA ni sangat membantu. Jadi saya suka bawa produk tu. Untuk penolakan tu biasalah. Penolakan tu ada sebenarnya kan. Dan penolakan dulu masa bulan 7, bulan 8 sebelum saya jadi dealer tu, penolakan daripada orang-orang yang paling dekat lah. Maksud saya saudara-saudara kita, adik-adik kita sendiri. Tapi kita jadikan tu sebagai cabaran. Saya ambil tu sebagai cabaran. Hari ni cabaran tu alhamdulillah semua adik-beradik saya, adik ipar saya semua dah bersama Continental dan dah praktikkan Continental. Mana kata kita ambil penolakan tu sebagai cabaran semangat untuk kita. Jadi tapi kalau kita niat nak membantu, insya-Allah jadi mudah, semua jadi mudah. Saya biasa close orang dalam masa 20 minit, dah buka akaun, dah buat belian. 20 minit saja. Kan? Itu pengalaman saya lah. Kan? Dan saya biasa bersembang, soalan bersoal jawab daripada malam pukul 1 pagi sampai ke subuh, dan jawapan dia saya di reject kan. Cuma faham saya lah daripada pihak sebelah sana cuma mencari kelemahan daripada kita kan. Tak apalah, doa-doa dia dapat hidayah, dapat fikir. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Puan Hidayah, semoga membantu dengan jawapan daripada Tuan Reza tadi. Ada soalan lagi? Okey, baiklah. Kalau tak ada soalan, insyaAllah kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Tuan Reza kerana sudi meluangkan masa berkongsi dengan kita pada malam ini. Ya, terima kasih. Semoga terus makin jaya dan dapat capai DD selepas balik nanti. InsyaAllah. Doakan saya. InsyaAllah. Sama-sama kita dia di Continental ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright tuan-tuan dan puan-puan, kita akan beralih ke speaker yang kedua. Speaker yang kedua ni seorang dealer developer yang sangat-sangat saya kata aura dia
untuk membantu lebih ramai lagi menjadi dealer dan dealer developer. Sebab aura dia kuat sangat nak ke merchant sebenarnya. Dan saya perkenalkan speaker yang kedua ni, Tuan Nobly Syuhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sifu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Balik-balik muka saya lagi. Allah, tak apa. Tuan Nobly ada kat mana ni? Aduh, hai gelap je tu. Ada gelap kan? Saya duduk dalam kereta lah. Dalam kereta ni Duduk rumah bising lah, nak bising. Saya lagi duduk dalam patutlah kereta. bau kereta mewah sampai ke sini. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, Tuan Nobly ni sebenarnya bermula sebagai introducer dekat Quantum Mentor ni pada April 2022 dan menjadi dealer pada Mei 2022. Dan beliau mencapai sebagai dealer developer ni pada September tahun 2022. Adakah tahun ini Tuan Nobly ni berjaya untuk mencapai merchant? InsyaAllah kita sama-sama doakan. Sebenarnya Tuan Nobly ni mempunyai pekerjaan tetap dan dia juga merupakan seorang yang aktif dalam bidang takaful juga. Beliau merupakan direct di Dinaya. The highest income yang beliau capai dekat Quantum Meter ni adalah sebanyak 37,000 tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Nobly, boleh tak saya tanya sikit? Income 37 ni semasa DD ataupun semasa dealer? Semasa DD. Boleh tak kongsikan dengan kita dekat sini? The highest income semasa dealer. Masa dealer rasanya dalam 7,000 kot. Oh, dahsyat. Baiklah Tuan Nobly, saya tak nak buang masa, tapi saya nak berikan ruang kepada Tuan Nobly untuk perkenalkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan diri Tuan Nobly dan kongsikan kepada kita sedikit sebanyaklah bagaimana Tuan Nobly berjaya sehingga mencapai dealer developer. Silakan Tuan Nobly. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat petang lah kalau malam nak tidur. Jadi terima kasih Huda. Okay, so saya mungkin ramai yang dah kenal, mungkin dah banyak kali tengok saya buat sharing sebelum ni. Saya sengaja ambil banyak slot sharing pada bulan ni sebab matlamatnya untuk menambahkan lagi ahli-ahli quantum meter supaya dapat capai road to merchant secepat yang mungkin. Okay, kalau kita tidak ambil peluang yang ada, kita tidak volunteer diri kita, so kita mungkin akan menangguhkan kejayaan kita. Itu prinsip saya. Jadi bukanlah saya nak poyo ke, nak tunjuk saya bagus ke, tak. Saya kerana peluang yang ada dengan saya ni agak limited. Memandangkan saya masih lagi seorang penjawat awam kan. Jadi dengan ada keluarga yang agak ramai anak, jadi tak ada ruang yang cukup untuk saya bergerak bebas ke sana sini. Jadi apa yang saya boleh guna ruang lingkup yang ada seperti sharing slot pada malam ini, saya tawarkan diri saya. Walaupun kedengaran suara saya tu macam serak-serak basah sebab sakit tekak, batuk 3 minggu pun saya sahut juga cabaran sebab kita tidak boleh lagi tangguhkan kejayaan kita. Keputusan kita tu yang menentukan hala tuju yang kita nak pergi ke mana. Kalau kita decide nak buka akaun pun makan masa, nantilah dulu, fikirlah dulu. Jadi itu juga menangguhkan kita punya kejayaan. So dengar je free, buka je lah. Dengar je free, kita buka saja akaun. Apa masalahnya? Free tak tolak duit pun. Boleh godek, boleh tengok, boleh faham lebih cepat. So why not? Jadi kita buka akaun. Kalau yang masih ada dalam ruangan chat, ruangan Zoom hari ini, yang join sesi malam ni, saya minta anda buka akaun selepas habis sharing ni, terus buka akaun. Tindakan yang pertama kita kena buat. Itu yang pertama lah. Jadi saya perkenalkan diri sekali lagi, saya Nobly Syuhaimi, saya tinggal di Kajang. Saya seorang penjawat awam dan saya walaupun saya seorang penjawat awam, minat saya terhadap bisnes ni memang sejak saya sekolah lagi. Sejak daripada sekolah rendah sampai ke universiti,
Sampai dah bekerja pun masih juga seperti saya menjadikan bisnes tu saya punya pekerjaan hakiki. Apa yang saya buat yang sebenarnya hakiki tu, saya tak ada benda nak cerita, tak ada benda yang menarik nak diceritakan. Tetapi saya mencabar diri saya dalam dunia perniagaan ini untuk tengok sejauh mana kebolehan diri saya. Kan, kebolehan tu boleh tak? Okay. So, dan saya nak juga orang tengok saya ni kerja macam ni, tapi saya boleh berniaga, usahawan, dan pada masa sama berjinak-jinak dalam pekerjaan yang melibatkan teknikal. Tapi otak saya boleh jana duit. Macam tu. Saya nak orang tengok saya macam tu. Mati purpose punya orang lah, yang jenis tak duduk diam ni. So saya dah buat pelbagai bisnes sebelum ni. Yang paling mewah yang saya pernah buat ialah saya menjalankan perniagaan pelancongan lah. Okay, selama 10 tahun. Dan kalau orang tengok saya pun macam pelik lah, sebab saya tidak ada pejabat. Saya hanya mengutiliskan handphone saya semata-mata. Saya gunakan alamat rumah semata-mata. Saya gunakan media sosial mostly. Jadi saya menjalankan perniagaan kembara tu 10 tahun sehinggalah COVID datang melanda. Pada masa tu kita 10 tahun berada di puncak establish kita punya bisnes, sampaikan ramai orang kenal lah, kan. Dah merata-rata tempat kita pergi, tetapi akhirnya COVID datang melanda. Nak tahu tak, kalau masa COVID tu bulan 3 saya ingat bulan 3 tu cuti sekolah ngam-ngam dia datang dan kita terpaksa berkurung. So kalau bulan 3 tu, kalau semua trip saya berlepas, income saya pada bulan itu lebih 100,000. Tetapi Allah tak izin kan. Allah tak izin, maka berlakulah COVID dan kita berkurung. Maka bisnes pun seolah-olah seperti dah pergi selama-lamanya. Jadi dalam tempoh tu saya tak menangis. Walaupun saya rasa saya tak dapat income tu, tapi saya syukurnya, rahmatnya, Allah bagi ruang rehat yang cukup. Sebab selama 10 tahun tu saya tak dapat rehat yang cukup, melainkan satu kali tu saya pergi umrah pada 2018, tak ada orang kacau saya. Saya pergi holiday, orang kacau saya. Kan, saya pergi dengan family, saya cakap jangan kacau saya, jangan contact saya, tunggu saya balik daripada bercuti, still juga orang contact. Jadi nampak tak, bisnes tu dia tak tenang. Kita ni serabut dengan orang, dealing with manusia ni memang serabut. Jadi tak tenang bisnes tu. So bila masa COVID datang, kita duduk diam, boleh rehat, tak ada siapa ganggu sebab semua orang duduk diam-diam kat ruang masing-masing, dan kita di situlah kita mengambil iktibarnya, hikmah apa yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni sedang tunjukkan kepada kita. Jadi saya terfikir, okey, nampak gayanya bisnes ni tak sesuai lagi untuk buat. Sebab tak pernah terlintas di fikiran kita bisnes ni boleh sekelip mata macam tu je pergi. Kan? Tak pernah terfikir ada wabak penyakit datang sehingga kita terduduk diam dulu di rumah. Jadi saya cari jalan, apakah bisnes yang boleh menyebabkan kita sustain dalam apa jua keadaan, yang mendapat demand setiap masa. Saya fikir benda-benda macam ni lah. Jadi saya tak jumpa lagi goals. Sehinggalah saya pun buat macam mana orang lain buat. Jual makanan daripada rumah kan, buat bisnes jual-jual COD sana COD sini. Sangat penat. Kena keep stock, kena rolling modal kan, kena berdisiplin, jaga duit yang masuk dan nak bank in balik, nak beli barang lagi. Sangat-sangat memenatkan. Saya bangun pukul 4 pagi, masak nasi kerabu, pukul 7 nak hantar ke kedai kan. Pernah juga saya buat. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya bukanlah orang kata mengeluh, tapi dia mendewasakan kita, mematangkan pemikiran kita dan menyebabkan kita membuat satu keputusan yang lebih baik pada hari ini sebenarnya. So siapa yang berada dalam situasi saya, mungkin anda pernah buat perniagaan yang lain sebelum ini tapi sekarang dah berkecimpung dalam bidang quantum metal ni, insya-Allah anda rasa quantum metal ni lah yang paling mudah, paling tersantai lah. Okey. Jadi 10 tahun saya buat, sehinggalah saya jumpa, saya fikir saya buat takaful. Saya buat takaful. Alhamdulillah sampai hari ini masih lagi takaful. Kena dengan jiwa saya sebab saya ni memang suka memberi education, mendidik, memberi kesedaran. Itu memang jiwa saya. So alhamdulillah, lepas tu datang pula quantum metal oleh referral saya, kata quantum metal. Dia pun baru daftar, saya pun daftar sama-sama hari dengan dia, saya daftar dengan dia. So what can I expect daripada dia? Dia pun baru, saya pun baru, hari yang sama kami sama-sama daftar, masing-masing blur kan. Jadi kita carilah independently sebab kita nakkan benda itu. Jadi kita tak perlu berharap kita punya referral.
kita kena ada effort untuk belajar sendiri. Kan? Sama juga kalau kita pergi sekolah, kita belajar sendiri juga. Lagi baik, lagi cepat kita faham. Lepas tu bila diajar oleh orang yang lebih faham, maka kita cepat lebih faham. Jadi di sini moral yang saya nak tekankan ialah jangan terlalu bergantung harap dengan referral kita. Sebab sekarang anda semua dah banyak sumber. Saya masuk last year dah setahun lebih. Masa tu Nini Comel je lah. Nini Comel ada hari-hari baca cari Nini Comel. YouTube Nini Comel, TikTok Nini Comel. Tak banyak seperti hari ni. Dan baca sendiri, tanya Dr. Wida dalam grup pun ada. Jadi di sinilah peranan kita. Kalau kita nak berjaya cepat, kita kena buat decision cepat, iaitu antaranya belajar sendiri dengan secepat mungkin. Jangan tunggu diajar, jangan tunggu orang nak ajar kita. Kita cari info tu secepat mungkin. Sebab kalau kita lambat, kita mungkin melepaskan prospek ataupun klien yang kita duduk bayang-bayang dalam kepala kita. Bila kita PM dia, bila kita approach dia, rupa-rupanya dia dah daftar dengan orang lain. Dia kata, oh aku dah daftar dah. Alah, oh ya ke? Okay, tak apa, thank you. Melepaslah. Okay. Jadi, that's why kita kena bertindak cepat, tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada malam ni. Belajar cepat-cepat. Okay. Because, kenapa? Bisnes di quantum meter ni sangat unik. Okay, sangat unik. Bayangkan dengan serendah 3 unit JE5, iaitu lebih kurang RM350 hari ini, kita dah boleh memiliki seolah-olah kedai emas lah. Sebuah kedai emas yang berfungsi 24 jam sehari. Okay? 24 jam sehari. Nanti saya rintikkan kenapa 24 jam sehari ni. Jadi tak nak ke kita bukan bayar membership tau RM350 ni. Kita bayar RM350 ni kalau kira baru dapat 1 gram lebih. Tetapi oleh kerana JE5 tu, kita boleh dapat lebih kurang berapa tadi saya fikir? 5.8 gram. 5.8 gram emas yang nilai dia adalah RM1,741. So dengar balik, RM350 yang kita simpan kepam ni bawah bantal kita ni, rapat-rapat, kemuk-kemuk kita simpan dia, tak nak beli emas di quantum meter, hanyalah RM300.5. Tetapi bila kita buat decision untuk jadi seorang introducer dengan RM350 dengan JE5, itu yang paling kita mampu, sebenarnya duit RM350 telah bertukar menjadi aset emas bernilai RM1,741. Itulah orang yang bijak. Saya nak tekankan di sini. Boleh dengar tak balik? RM300.5 simpan batal. Tak nak beli, tak nak apa, tak nak dengar. Oh, scam apa semua. Taklah scammer. Aku tak nak dengar. Aku takut kena tipu. RM300.5 je. Kan? Kalau kena tipu pun orang kata, tak adalah sampai menangis berdarah. Kan? Berair mata. Tak ada. So RM300.5 sebenarnya kita bukan bayar package yuran ahli. Tak. Kita dapat emas tu. Dan kita just buat kesedaran, awareness, kita sebarkan ilmu-ilmu yang kelebihan-kelebihan ada di quantum meter ni untuk kita start jana income without any delay. Okay. So, unik dia 24 jam ni kenapa tuan-tuan dan perempuan? Malam ni pun emas tengah turun. Silap saya buka lepas habis SHC ni, saya punya payout due lagi bertambah dari masa ke semasa kan. Semalam, emas naik lebih kurang waktu pukul 10, emas turun lebih kurang antara pukul 9, 10 lebih 11 kan, 11 malam. Tapi waktu tu, jika anda seorang pemilik kedai emas, awak kena tutup kedai dah. Pekerja awak nak balik dah. Awak punya staff nak balik dah. Takkan nak tahan lagi, nak bayar OT lagi kan. Bahaya lagi tengah malam kan, takut kena rompak. So terpaksalah tutup kedai lebih awal. Dan melepaskan potensi untuk mendapat keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan. So that's why saya melihat bisnes quantum metal ni, dia 24 jam. Seperti saya ada kedai mamak. Ni banyak kali saya share. Saya tengok kedai mamak, saya jelas orang lepak sampai subuh. Duduk lepak kat mamak. Tokengnya tidur. So saya dah jumpa satu platform yang saya boleh jana duit 24 jam. Tanpa saya perlu bekerja kuat. Tanpa saya perlu stres. Tanpa saya perlu penat. Buat bisnes ni seronok tuan-tuan dan perempuan. Tapi dua perkara yang paling tak suka dalam bisnes ni ialah penat. Penat, takut tahu. Penat saja dan tak dapat apa-apa. Yang kedua ialah banyak habis masa. So, masa-masa kualiti dengan keluarga tak ada. Kan? Nak tengok kerja sekolah anak pun tak sempat sebab terlalu fikir. Jatuh bangunnya bisnes kita. So, bila kita buat quantum metal, inilah bisnes yang sepatutnya
Memang kita tumpu dan kita memang bersyukurlah kita dijumpakan dengan content mentor. Sebab tidak ada langsung perkataan stres. Tak ada langsung rasa penat. Tak ada rasa banyak habis masa. Tak ada. Kalau habis masa pun sekadar memberikan kelebihan, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Untuk membawa kebaikan kepada orang lain dan kita juga dapat manfaat yang sama. Jadi itulah benda yang bagusnya dalam platform content mentor ni. So unik sangat. Dia bukan saja produk unik, tapi dia punya struktur bisnes dia pun sangat unik. Inilah yang perlu kita tengok. Sumber pendapatan kita pula yang kita dapat daripada payout due. Dia bukan sekadar duit semata-mata, tapi dia adalah duit dalam bentuk emas lah. Sebab apa? Sebab kita kena tukar dulu kepada emas. Dan baru kita sama ada kita jual semua sekali ataupun kita convert 85% daripada pendapatan kita tu ataupun 91% daripada belian payout due kita kepada GSA. Jadi macam dapat dua benda dekat sini. So kalau anda masih tak dapat lihat, tak dapat memahami benda ni, tak dapat menghayati dia, sangat rugilah pada saya. Kan? So kita kena ambil kesempatan ni. Pertama sekali, tulis sebanyak mungkin kelebihan content mentor yang kita dah faham. Tulis kat atas paper. Beli apa? Spread terendah. Jual semula dengan ghost spot price. Tak ada dikenakan spread down. Apa lagi? Diinsurancekan walaupun kita beli serendah RM10. Disimpan di Brinks. Tulis sebanyak-banyaknya supaya poin-poin ini menjadi copywriting anda yang boleh diulang-ulang berkali-kali sehingga anda dapat cungkil prospek tu datang menyerah diri kepada anda. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya kata dah tadi, saya adalah seorang yang busy lah. Bekerja, 8 hingga 5 habis kerja. Alright. Jadi balik pula nak ambil anak semua, sampai malam nak urus makan, minum apa semua. So saya tak ada ruang masa nak pergi berjumpa keluar, apa semua, tak ada masa macam tu. Jarang-jarang sekali. Saya boleh katakan saya ni 98% adalah online person. So apa yang saya buat, saya make sure saya punya WhatsApp status sentiasa on. Sama ada mungkin selepas subuh sebelum pergi kerja dalam train MRT, saya pergi kerja naik MRT. So masa itulah sebelum saya sampai tu, tahu-tahu kadang-kadang saya pernah terlepas station kerana saya tengah fokus saya buat copywriting di WhatsApp status. Jadi itu antara yang membantu. Dan penulisan-penulisan saya di Facebook, kalau ada sesiapa yang nak follow Facebook saya, boleh copy saja, saya halalkan, tukar je lah link anda, tak ada masalah. Tapi doa-doakanlah untuk orang yang awak copy tu pun murah rezeki juga, kan? Sama-sama kita murah rezeki. Okay. Jadi kalau siapa yang nak follow saya punya FB, Lee Syuhaimi, Lee Syuhaimi, boleh follow dekat situ. Jadi saya ni seorang yang online people lah. So kalau saya boleh buat macam tu, sehingga tulisan-tulisan tu boleh menyebabkan orang datang tanpa kita perlu approach dia, jadi anda pun juga boleh buat. Sebab saya yang terbaru sekali yang saya kagum ialah cikgu saya. Cikgu saya umur dah 66 tahun, kan? Dia PM saya dan dia kata dia sangat berminat dengan content mentor. Dan bila tu saya cuma WhatsApp je. Lepas tu dia mungkin sangat berminat, dia call saya. Saya segan lah, dah lama dah tak. Saya ni dah habis sekolah 20 tahun lebih dah. Kan? 20 tahun lebih lah. Lepas tu cikgu call. Jadi dia kata sebenarnya cikgu dah tengok banyak dah. Cikgu dah kaji sana, kaji sini. Tengok dekat YouTube, tengok dekat Nini Comel. Macam-macam cikgu dah baca. Sangat menarik. Cuma dia masalah cikgu tak dapat restu daripada suami dan anak-anak. Dia terus tanya JE. Terus tanya nak jadi dealer. Bayangkan rezeki kita kan. Kalau nak Allah nak bagi, dapat tu orang yang nak masuk tu terus nak jadi dealer. Kan senang tu kan. Kalau dapat 30 orang macam ni, sekejap je jadi merchant. Mana tahu Allah. Kita tak tahu. So what we have to do ialah kita kena consistent sharing saja. Di dalam TGC ni sendiri, saya dah melihat ramai dealer yang dah naik ke Didi pun. Ada di kalangan mereka ni, saya lihat ini sejujurnya saya cakap. Bukan saya merendahkan. Saya tengok orangnya macam introvert. Saya ni bukan introvert. Okay. So saya tengok orang tu macam introvert. Tapi yang saya tengok dia ialah dia consistent sharing. Dia copy saja. Saya tengok ayat dia pun daripada orang lain. Cuma dia, usaha dia tu berterusan. Okay? Dan Allah kurniakan rezeki kepada dia. Akhirnya berjaya dia. Jadi anda pun
Jangan tengok awak tu siapa. Jangan tengok diri kita ni siapa. Aku ni tak pandai lah apa semua. Jalan dah ada. Just follow and copy the pathway. Copy paste je. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak share. Bisnes ni 24 jam unik. Bayangkan kedai emas. Tadi tengah hari kan saya keluar pergi makan tengah hari kan. Okay. Emas drop juga masa tu. Token emas mungkin terpaksa tarik dia punya tirai kedai. Pergi makan kejap lah, rehat kejap. Keluar rehat sejam. Dah melepaskan peluang tak untuk ada orang nak beli masa tengah harga murah? Kan? Melepas peluang. Jadi kita 24 jam ni boleh buat duit bila-bila masa sahaja. Kan? Tidur kejap lagi, bangun-bangun subuh esok. Kan? Seperti ada tiba-tiba bangun-bangun tu duit duk tepi bantal. Kalau kena caranya lah. Okay? Jadi inilah benda yang sangat perlu diambil peluang lah. Jangan lengah-lengahkan lagi. Keep going. Belajar cepat-cepat supaya kita boleh membantu ramai orang. Kita juga keluarga kita pun ekonomi pun stable. Anak nak sekolah, nak apa pun kita mampu belikan, kita mampu berikan. Kita juga mampu menolong orang lain yang dalam kesusahan. Itu yang paling penting lah. Okay? Jadi apa jua yang orang katakan di luar sana, abaikan saja. Kan mereka tidak mempunyai kefahaman. Yang faham itu kita. So tugas kita lah untuk memberikan kefahaman. So kalau kita asyik-asyik lemah dengan kecaman dan kritikan daripada orang yang tidak faham pun tentang content metal 100%, so macam mana anda nak berjaya dalam content metal? Jadi nak berjaya content metal, just faham produk, faham background syarikat, sudah memadai untuk kita berjaya di content metal ni, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Panjang lebar Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di ruang Zoom ni boleh bertanyakan direct dengan Tuan Nubli. Bukan mudah ni nak dengar orang berkongsi. Saya Satu tengok lagi Tuan saya nak Nubli ni tambah sikit. banyak, dah ramai dah. Satu saya nak tambah sikit ujung, saya nak buat promosi sikit. Saya akan adakan BOP fizikal lah. Saya tumpang pejabat TGC pada 8 Julai nanti. Jadi kita akan edarkan poster sekejap lagi mungkin. Jadi anda yang nak datang jumpa secara berdepan-depan, nak bawa prospek, nak bawa klien, open to all. Okay, pada 8 Julai di TGC office di Cornelius lah. Itu yang udah betul kan? 8 Julai okey kan? Available Betul. Jadi siapa-siapa yang nak bawa 60 orang, kita kalau boleh sehari dua ni pun kita nak close dah. Sebab kita nak confirmkan, sebab kita nak betul-betul TGC ni berkembang. Tak kisahlah awak daripada line mana, susu galur mana. Yang penting aktiviti kita tu menggambarkan kita seorang yang aktif. Kita aktif. Orang yang aktif lah orang yang ada boleh memberikan rasa trust kepada orang lain. So kalau kita pun share sekali dua, lepas tu tak nampak dah, tak bersungguh orang kata, siapa pun nak percaya kat kita. Kesungguhan, determination tu yang menggambarkan kita ni orang yang macam mana. Jadi orang yang macam ni yang kita nak follow. Kan? So kita pun macam tu kan, kita nak beli sesuatu nak nampak jual sekali, lepas tu tak jual dah kot. Kan? Especially macam saya buat takaful, saya memang kena tonjolkan saya ni memang seorang aktif. Sebab takaful ni about perniagaan yang melibatkan trust. Jadi kalau anda ada masa nanti, datanglah ramai-ramai dekat TGC office di Cornelius pada 8 Julai hari Sabtu. Okay? Ini maklumat awal lah dulu. Sebab bagi tahu awal ni sebab kita nak lock seat cepat-cepat. Ya? Ada yang tanya ni, nak daftar dengan siapa ni yang program nanti? Nanti kita bagi poster tu, ada nombor kat situ, boleh contact lah. Lagi sekali, ada yang bertanyakan nama FB Tuan Nubli. Lee Shuhaimi, L-E-E. Lee, nama Cina ni. Orangnya tak Cina, nama je. Ambil. Kenapa jadi nama macam tu? Nubli? Tak aja kan. 8 Julai tu pukul berapa Tuan Nubli? 9 pagi sampai 1 tengah hari. Okay, dapat tuan-tuan dan perempuan. Ada bayaran ke? Tak ada, kita free je. Saya belanja awak datang je. 37,000 kan sudah kan. Apalah sangat belanja sarapan. InsyaAllah kan.
Dr. Vida dah niatnya bagi untuk free kan. Dr. Vida pun dah bagi guna free. So kita manfaatkanlah. Gunakan peluang ni. InsyaAllah. Semoga lebih ramai yang akan dapat manfaat nanti dan dapat jana keuntungan sama seperti kita semua dekat sini. Paling banyak satu customer beli 2 stand berapa unit tuan? Saya tak adalah hebat macam orang lain. 100 ke berapa ratus unit kan. Tak ada. Saya biasa-biasa je. Saya paling banyak pun dia bukan beli sekaligus. Dia beli berperingkat-peringkat. Dia kan kita dah ajar dia beli ikut harga yang rendah kan. Jadi dia beli ikut signal kita lah. Kita kata ni boleh beli ni sekarang rendah. Jadi tapi kalau ikutkan total paling tinggi pun around 100,000 lah. In total. Bukannya staggered sekaligus. Tak ada. Kita ajar dia ikut ilmu yang betul lah. Kita tu pun tak nak tamak kan. Kalau kita tamak, kita cakap beli sekarang lah, beli 100 terus. Kan? Tapi kita yang tahu, kita ikhlas ke tak sebenarnya. Jadi kita ajar dia, okay, kalau dia ada duit, dia nak jadi dealer, kita pun cakap dia beli satu dulu, jadi introducer, and then bila harga rendah, beli lagi. Kan? Buat staging, buat stage ke bawah lah. Jadi itu bukan soal berapa banyak unit, tapi lagi ramai yang kita boleh buat networking kita lagi baguslah. Dan saya sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu, mungkin saya bukan ramai sangat yang daftar dengan saya direct pun. Saya tengok tadi lebih kurang 100 orang je lah yang direct kan. Itu pun dalam direct ada yang tak beli apa-apa pun, daftar kosong pun ada. Ada strangers daripada FB dan sebagainya. So, tetapi alhamdulillah lah di kalangan ini, ada yang dah jadi dealer kan. Dealer saya pun lebih kurang 14 orang semua sekali. Termasuklah Didi Abuza tadi yang dimention oleh Tuan Rizal. Jadi Abuza ni rajin. Dia pun seorang online. Boleh saya katakan 100% lah online. Dan dia punya klien online dia, kalau saya boleh share sikit, sebab saya Didi di atas dia kan. Jadi saya dapat overriding banyak daripada line Didi Abuza. Sebab saya tak kenal nama-nama yang appear dalam saya punya payout due. Dan saya syak orang-orang ni adalah di bawah Didi Abuza. Kan? So setiap kali nampak pembelian banyak macam 10 unit ke apa-apa, saya akan tanya, Abuza, ni orang kau? Yelah, ni pangkat apa? Pangkat anak ke, pangkat cucu ke, kok dia kenal kan? Ni pangkat cucu, ada pangkat cicit saya. So cicit ni sebagai Didi kita masih boleh dapat lagi 2.5%. So tadi ada seorang tu saya ingat beli berapa 10 ke 20 ke tak ingat. 2,500 berapa? 10 unit kan. 2.5%. Jadilah kan. So nak jadi Didi, nak jadi dealer ke nak jadi Didi? Antara dua tu. Jangan tanya merchant dulu lah. Merchant semua orang nak kan. Nak dealer ke nak Didi? Didi ni dia ada overriding sampai macam tu lah. 3.5, 2.5. So saya banyak makan sebenarnya kalau ikutkan commission saya banyak kepada sebab saya pun dealer saya dah berbelas kan. Jadi saya punya commission more to overriding lah. Direct client dah kurang dah membeli sebab dia orang dah jadi dealer kan. So 3.5% banyak. Jadi 3.5% pun agak powerful tuan-tuan dan puan-puan kan. Sehingga kan boleh capai commission berpuluh-ribu kan. Ya, apatah lagi kalau kita ni actively sharing direct dengan kita punya prospek sampai 7% kan kita boleh dapat. Jadi yang indirect pun 3.5 boleh dapat commission berpuluh-ribu. So you just do it lah. Orang kata jangan tangguh-tangguh lagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Didi Nobli di atas perkongsian tadi. Dan terima kasih kerana luangkan masa pada malam ini. Daripada Puan Rini, tahniah Didi Lee, powerful. Alhamdulillah. Alright. InsyaAllah sekejap lagi. Semua power-power. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur berada di circle yang sangat positif dekat TGC ni. InsyaAllah. Alright. So kita akan beralih kepada speaker yang ketiga. Seorang speaker yang bekerja sebagai jurutera perempuan dan telah pun mencapai dealer developer baru sahaja pada 17 hari bulan ini, tempoh hari. Sebenarnya beliau bermula pada 6 Januari tahun ini, kemudian dapat capai dealer 4 hari selepas beliau menjadi introducer.
Hebat sangat ni. Macam mana dia dapat capai macam ni? Right, jom kita berkenalan dengan Puan Nur Bidayah Yassin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Alhamdulillah, dengar. Puan ada kat mana ni? Saya ada kat rumah. Nampak ke kamera saya? Tak. Macam mana Orang lain nampak tak? Sekejap ya. Tadi nampak masa mula-mula masuk tadi. Tadi nampak kan? Saya pun tak pasti kenapa ni. Puan guna telefon ke? Handphone ke? Tak, saya guna komputer Surface. Saya sekejap. Alright. Admin boleh tolong spotlightkan speaker kita yang ketiga? Okey, dah nampak. Alhamdulillah. Ui, ini baru boleh nampak muka real Puan Bidayah. Memang idea banget. Siapa yang tak mute, tolong mute Okey, so Puan Bidayah ni direct kepada referral beliau yang belum lagi naik dealer sebenarnya. Betul tak Puan Bidayah? Ya, kembar saya sendiri. Oh, kembar. Ya Allah. Puan Nur Akhirah. Dan daya income yang pernah Diri Bidayah capai adalah 6,615. Jadi katanya Puan Bidayah dia memang sukakan emas. Dan dia join ni target dia sebenarnya nak financial freedom. Tapi apa-apa kita dengar, jom kita dengarkan sharing daripada Puan Bidayah sendiri. Boleh tak perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum ceritakan kepada kita bagaimana perjalanannya dekat quantum method ni. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Nur Bidayah binti Yassin, seorang ibu kepada 5 orang anak. Umur saya 39 tahun. So saya ada seorang kembar yang duduk berdekatan juga dengan saya dan dialah yang memperkenalkan quantum matter kepada saya. Kalau ikutkan, saya tak pernah tahu pun apa itu quantum matter dan saya tak pernah dengar pun. So bila kembar saya ajak saya buat quantum matter, saya kata apa ni? Saya tak minat, saya kata. So dia memang niat ajak saya tu sebab dia tahu saya minat emas. Dan kami ada cita-cita yang sama, memang kita orang minat bisnes dan kita nak financial freedom. Tu je niat. So bila dia ajak saya join quantum matter, saya hanya baca je info dia bagi. Saya tak kata saya nak, saya tak kata saya nak tahu lebih lanjut, saya tak kata. Bila dia hantar semua maklumat kat saya kadang-kadang saya tak baca pun apa yang dia hantar. Saya tukar topik. So, saya sebenarnya kita fahamlah, kita takut tahu benda-benda macam ni, kita takut sebab kita tak pernah dengar. So saya faham bila saya perkenalkan quantum matter dekat orang, macam mana orang menolak tu saya faham. Sebab saya pun mengalami benda yang sama juga awal-awal dulu sebelum saya join quantum matter. Tapi bila dia menolak, saya cuba terangkan dekat dia. Saya cerita apa kelebihan di quantum matter, apa yang akan kita dapat. So alhamdulillah bila kita cerita, at last dia akan join bawah kita. Itulah sedikit sebanyak tentang saya. Alright, saya tengok Puan capai dealer ni dalam masa 4 hari je. Ya. Macam mana dia buat macam tu? Okey. Saya ni seorang yang bila kembar saya ajak, so bila saya decide saya nak buat dan saya yakin dah saya nak buat, saya study sikit, so saya yakin quantum matter ni genuine. So saya cakap kat kembar saya nak buat benda ni, tolong ajarkan saya. Tapi masalahnya dekat situ, kembar saya ni dia hanya just join. So dia join dan dia jadi introducer, dia senyap dekat situ. Okay, dia kata kat saya, tapi aku tak pandai, dia kata. Boleh tak kau contact aku punya referral? Masa referral dia adalah Kak Izan. Okay. Izan? Didi Izan.
Okay. So Didi Izan di Abu Dhabi. So saya kontak Kak Izan, saya kata Akak boleh tak ajarkan saya macam mana untuk saya bermula di Quantum Matter. Saya nak call Didi Izan masa tu, tapi Didi Izan kata dekat sini tak boleh call, kita hanya boleh Google Meet. Okey, saya kata tak apa, tunggu saya time rehat, pukul 1 suku nanti saya Google Meet dengan Akak. So bermula dari situ, time saya rehat tu saya ambil daripada 1 suku sehingga pukul 2, saya Google Meet dengan Didi Izan. Dari situ saya bermula. Macam mana saya nak start Quantum Matter, macam mana saya mula. So Didi Izan ajar saya macam mana nak bermula. Saya cakap kat Didi Izan, saya nak yang cepat. Saya nak jalan cepat, saya kata. So Didi Izan ajar saya macam mana untuk saya mula-mula saya jadi introducer, macam mana saya nak jadi dealer. So saya belajar dari Didi Izan. Hanya melalui online sahaja saya belajar dengan dia. Kebetulan saya pun ada modal masa tu dan saya follow apa yang Didi Izan guide saya. So dari situlah, daripada introducer dalam tempoh 4 hari saya naik dealer. So bagi saya, kita ambil peluang kat sini, kita buat cepat. Saya kurang setuju kalau orang kata dekat kita, kita buat slow-slow lah, kita slow and steady. Bagi saya, jangan macam tu. Kita ambil peluang, apa peluang yang ada depan mata kita, kita terus buat. Buat secara cepat-cepat. Saya memang jenis macam tu. Okay, so kita tengok pada minggu lepas, Puan naik sebagai dealer developer. Dan saya kira bukan sangat mudah untuk naik dealer developer. Macam mana Puan Bidayah ni dapat enroll tim Puan Dayah untuk jadi dealer sehingga kan Puan Dayah sendiri dapat capai dealer developer? Okey, perjalanannya begitu menarik bagi saya dan ada hikmah atas apa yang berlaku. Kalau ikutkan minggu lepas saya kuarantin COVID. Okey, saya seorang jurutera. Bila seorang jurutera, saya memang terlalu busy di pejabat. Memang kalau nak katakan dekat office saya tak ada ruang untuk saya nak tengok tentang Quantum Matter. Cuma kalau ada masa sikit-sikit tu saya tengok info dalam grup. Saya kalau sebolehnya saya tak nak terlepas apa-apa info di dalam grup. Okey, so bila saya kuarantin, saya ada masa. Sebab sebelum ni bila saya di pejabat memang saya tak ada masa. Bila saya diberi tempoh kuarantin selama 5 hari, dari situ saya bekerja macam mana untuk saya lengkapkan perjalanan saya ke Didi. Alhamdulillah Allah bantu saya dan saya setiap kali saya solat saya akan berdoa, ketemukanlah aku dengan someone yang memang nak buat Quantum Matter juga. Sama-sama naik dengan aku, sama-sama berjaya. Itu adalah doa saya. So dalam tempoh saya kuarantin tu saya ada masa dan saya berusaha. Saya follow up tim-tim saya ajak seramai mungkin sebab kita tengah kuarantin kan. Saya macam nak buat kerja, nak pergi office pun tak boleh. Jadi saya banyak masa untuk saya menghadap Quantum Matter saya ni lah. Jadi saya akan follow up semua ahli-ahli bawah saya yang baru nak join. Masa itulah saya ambil titik tolak dekat situ. Saya kejar untuk saya jadi Didi. Dan Alhamdulillah Allah bantu saya. Dalam tempoh saya kuarantin, saya berjaya capai Didi. Dan terima kasih juga kepada tim-tim saya yang sama-sama naik dengan saya, yang sama-sama support. Itulah. Tujuan saya buat Quantum Matter ni, satu saya nak financial freedom dan satu saya tanamkan niat dalam diri saya nak bantu seramai mungkin. Sebab saya golongan profesional, so saya di pejabat kita boleh tengok golongan sokongan macam mana dia punya financial. So niat saya memang nak bantu dia orang. At least bila kita berada di Quantum Matter ni, kita tak menunggu gaji. At least kita ada income setiap hari. So saya faham kalau macam orang yang tak cukup duit ke semua kan, sebab kita masing-masing ada komitmen. Tapi dengan Quantum Matter kita nampak jalannya dekat situ. Kita boleh dapat income setiap hari. Siapa tak nak kan? Itulah. So bila orang pernah tanya dekat saya, Puan dah
bukan nak kata nak menunjuk cuma nak bagi semangat lah, sebab orang pernah tanya saya, Puan gaji dah banyak, kenapa buat bisnes lagi? Saya kata saya bukan pandang gaji semua, tapi niat saya di Quantum Matter, saya nak bantu semua orang. Nak bantu orang dapat apa yang saya dapat. Apa cara yang saya buat, saya akan ajak semua tim-tim saya buat cara saya, buat secara cepat. So memang kalau kita betul-betul buat, kita konsisten, kita akan capai apa yang kita nak. Itulah sedikit sebanyak dari saya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Ada apa-apa soalan dari partisipan? Ada apa-apa nak tanya? Boleh open mic terus. Kalau tak ada, saya teruskan dengan next speaker. Okey, terima kasih Puan Didi Nur Bidayah atas perkongsian yang menarik tadi. Okey, tahniah Puan atas kejayaan Puan setakat ini bergelar Didi. Okey, lepas ni road to merchant pula. Okey, good luck Puan. Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, untuk seterusnya. Okey, saya malam ni terpaksa menggantikan kita punya moderator untuk sementara saja. Okey. Okey. Sebelum tu saya akan perkenalkan dulu diri saya. Saya Wafa Alia, merupakan admin TGC. Jadi kerja-kerja di balik tabir yang admit partisipan di Zoom setiap malam kerja saya lah. Dan juga tanggungjawab saya urus jual beli buku dan flyers. Okey. Sebelum saya serahkan kepada kita punya speaker last malam ni, saya nak sebut sedikit sebanyak tentang speaker kita. Okey, beliau ni merupakan rakan sekerja saya, okey, di TGC. Merupakan juga PA kepada Dr. Wirda. Okey, rasanya rasanya semua dah kenal lah kita punya moderator tetap untuk Zoom meeting ni. Jadi untuk malam ni di penghujung sesi ni saya terpaksa menggantikan beliau, memandangkan beliau yang akan menjadi speaker jemputan untuk malam ini. Okey, jadi saya menjemput saya menjemput Didi, okey, Cik Didi Huda untuk berkongsi cerita beliau. Okey, Cik Huda nervous ke? Tak suka sangat dengar moderator malam ni. Moderator terakhir. Tahniah ya. Tahniah sudah bergelar Didi pada 16 Jun hari tu. Okey, tahniah. Jadi Cik Huda boleh perkenalkan diri dulu, ceritakan serba sedikit tentang apa ni? Perkenalkan diri, ceritakan serba sedikit tentang bagaimana Cik Huda dapat kenal QM dan macam mana boleh terjoin. Selanjutnya saya serahkan kepada Cik Huda untuk teruskan perkongsian pada malam ini. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Cik Wafa Alia, admin kita. Berjaya juga menjadi moderator walaupun beberapa minit saja kan. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang dah kenal saya sebagai trainer Huda, tapi orang kata tak kenal maka tak apa dia tu? Tak kenal maka tak apa, tuan-tuan dan puan-puan. Pecun, sok mau tanya orang malah ni turn dia. Tak cinta. Apa? Tak apa? Tak cinta. Mana tak kenal maka tak kenal lah. Jadi sekarang ni saya nak kenalkan. Terima kasih yang menjawab dan respon saya, yang ucapkan tahniah kepada saya. Saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak. Kemungkinan kejayaan saya pada hari ini adalah kerana sokongan dan doa tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya perkenalkan diri saya. Nama penuh saya Nurul Huda binti Hamid. Saya dikenali di media sosial sebagai trainer Huda. Sebelum ini saya merupakan jurulatih PLKN, Program Latihan Khidmat Negara, dan program tersebut saya telah pun join selama lebih hampir 11 tahun. Kemudian disebabkan pertukaran kerjaan, saya ditugaskan sebagai EO dekat MOF
Putrajaya, dan setelah itu saya ditamatkan kontrak lah. Jadi tidak mengapa, itu adalah perjalanan saya sebelum ini. Untuk makluman semua, saya juga merupakan trainer bagi team building ataupun camp kepimpinan, dan saya fokus kepada training leadership untuk sekolah-sekolah. Memandangkan masa PKP tempoh hari, banyak program-program saya terpaksa dibatalkan, dan sehingga kini pun program-program sekolah tak dapat dilaksanakan dengan lancar lagi dengan keadaan sekarang, cuaca panas kan, arahan daripada kementerian pun. Jadi bila berlakunya sedemikian, saya ni tak boleh tunggu lama sebab saya biasa makan gaji setiap bulan, dan komitmen saya pun saya ada komitmen sendirilah walaupun saya ni masih lagi belum berkahwin. Dan pada ketika tu saya ada kenal dengan, sebab saya balik kampung masa tu PKP, saya buntu duduk dalam rumah dengan tekanan daripada keluarga sendiri, daripada keliling lah. Saving pun makin berkurang, dan disebabkan saya ni banyak mendapat ataupun belajar dekat PKN ni berkenaan dengan character building kan. Jadi saya juga merupakan trainer bagi formula juara sebenarnya. Jadi formula juara tu saya fokus masuk ke sekolah, modul motivasi lah. Kemudian masa tu saya ada minta kerja, dan bos tempat yang saya pergi interview tu dia tanya saya, sebab kerja tu memang kerja biasa je lah, memang saya fokus untuk cari income lah, sebab saya kehilangan income pada ketika tu, memang saya buntu. And then bos tu dia tanya saya, awak nak minta kerja ni, awak nak income berapa setahun? Dia tanya macam tu. So lepas saya balik tu saya terfikir-fikirlah apa yang dia cakap. Kemudian bila saya bisnes saya sebelum ni saya rasa agak susah sikit, dengan sekolah pun saya nak masuk, mak ayah kebanyakannya mak ayah pun ramai yang kehilangan kerja, program-program pun banyak yang minta diskaun lah apa semua. Jadi saya rasa saya tak boleh. Memang jiwa saya adalah berkongsi, membantu pelajar dengan cara saya, tapi saya rasa saya tak boleh sebab saving saya semakin berkurang. Untuk tolong orang lain, saya sendiri patut tolong diri saya terlebih dahulu. Jadi saya fikir-fikir, sebab pada ketika tu PKP ni tak tahu lagi ke mana. Jadi saya risau yang bila saya usahakan sesuatu akan terganggu lagi. Jadi saya tengok, saya buat research sedikit berkaitan dengan emas lah. Jadi ketika tu saya nampak posting Dr. Wida. Untuk makluman semua, Dr. Wida ni merupakan kenalan saya. Dia sebenarnya merupakan kawan kepada kakak saya semasa di kampung lah, kakak saya dengan dia. Jadi kakak saya dulu ni asbab untuk saya bertemu dan berkenal dengan Dr. Wida ni. Kakak saya ni bila Dr. Wida close dia apa-apa, dia tak boleh tolak. Jadi ada satu ketika tu dia join business Dr. Wida. Lepas tu dia bagi kat saya, dia kata kau buatlah apa-apa pun, kau pergilah jual kat mana-mana, tak apa, modal aku bayar, kau jual lah, macam tu. So saya memang follow Dr. Wida dan saya tengok apa yang dia buat, apa yang dia lalui, sebab saya merasakan Dr. Wida ni orang baik lah. Dan daripada cerita kakak saya sendiri pun, dia cerita yang baik-baik sahaja. Tak pernah lah dengar yang tak baik tentang Dr. Wida. Jadi so saya nampak posting Dr. Wida terus, sebab ada sesuatu yang terjadi masa PKP itu ketika saya join satu bisnes ni, dan saya ada negatif experience dengan tim agensi. Jadi pada ketika tu saya decide untuk tidak lagi cari orang sesuka hati. So
saya nampak Dr. Vida, terus saya bagi tahu Dr. Vida, Kak, bila nak share dekat saya ni. Jadi terus saya message dia dulu ke dia message saya dulu. Lepas tu dia share lah. Saya tak banyak, tak fikir banyak. Terus saya join, daftar, kemudian saya terus membeli unit GAE lah sebab fokus saya untuk membuat income lah. Cuma saya pada ketika itu saya masih blur lagi lah. Tapi untuk makluman saya, untuk makluman semua, sebenarnya saya merupakan master trainer bagi modul formula juara A+ yang saya belajar daripada Dr. Sufi. Jadi dalam modul formula juara ni, saya mengajar ataupun berkongsi kepada pelajar untuk menjadi juara lah, menjadi orang yang baik. Jadi dalam modul tersebut dia ada menyebut ataupun dia ada berkongsi formula sebab Sifu saya kata nak berjaya kena sungguh-sungguh. Nak berjaya kena fokus, kena konsisten. Jadi saya aplikasikanlah semua dengan modul-modul yang saya sendiri pernah ajar dalam character building dekat PIKN berkaitan dengan sikap mustahil ke boleh, dan ada satu lagi berkenaan dengan menampilkan yang terbaik dalam diri sendiri dan orang lain lah. Jadi saya aplikasikan semua. Jadi saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan formula EMAS oleh Dr. Sufi ni. Kalau boleh, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tak tulis di ruangan chat ni apa yang saya kongsikan ni. Jadi dalam formula Dr. Sufi ni dia kata nak berjaya kena ada formula. Jadi formulanya adalah EMAS. Apa itu EMAS? E ni adalah emosi lah. Emosi ni sungguh-sungguh, kena semangat. Lepas tu M adalah minda. Minda ni apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, itulah apa yang kita buat, itulah yang kita dapat. Dan A adalah adab. Dalam banyak-banyak formula, A ni yang paling diutamakan, iaitu adab, dan S adalah sikap. Jadi ke mana-mana saja saya pergi, ke sekolah, saya buat ceramah, ramai cikgu, dia sukakan EMAS ni. Dan saya memang fokus kepada A, adab. Jadi sebagai seorang trainer, apa yang saya cakap, saya buat. Integriti. Jadi, saya datang kepada Dr. Vida, saya memang pergi, serah diri lah. Serah diri, dan saya memang ikut saja apa yang dia kata. Dia kata beli satu unit GAE, saya beli satu unit GAE. Saya ikut je. Alhamdulillah. Lain-lain tu sebab masa PKP hari tu juga saya merupakan trainer saya digital di bawah program MDEC. Jadi pada ketika itu saya menyampaikan program membantu masyarakat dalam belajar ataupun upgrade diri asas digital. Bagaimana menggunakan Facebook, bagaimana menggunakan apa yang dekat Facebook ni, dia ada marketplace, bagaimana menggunakan TikTok, and then bagaimana menggunakan lain-lain platform lah, Shopee apa semua tu. Dan pada ketika itu juga saya membawakan satu lagi modul berkenaan dengan apa yang tajuk modul tu, berkenaan dengan scammer lah. Jadi saya bawa modul di bawah Security Commission ataupun Suruhanjaya Security. Jadi syarikat-syarikat pelaburan ni untuk membolehkan mereka menjadi entiti pelaburan, mereka perlu mendapatkan lesen daripada SC lah. Jadi dekat sini saya menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kenali scammer, bagaimana kita nak cek ni memeriksa entiti itu berdaftar atau tidak, status terkini, dan bagaimana kita nak tahu
taktik-taktik scammer. Macam yang tuan-tuan dan puan-puan lihat dekat Telegram, kadang-kadang kita di-add masuk tu semua tu. Jadi saya berjumpa dengan masyarakat lah. Jadi memang saya suka menyampaikan. Saya tak suka menerima bayaran, tetapi saya suka menyampaikan sebab memang saya sebagai jurulatih PAKM memang dididik macam tu. Berkhidmat untuk anak bangsa, menjaga anak bangsa. Jadi bila saya berkongsi dengan orang dan bila saya berkongsi juga emas kepada orang lain, saya rasa puas lah. Untuk orang buat ke tak buat tu pada saya belakang kira. Jadi dipendekkan cerita, memang apa yang Dr. Wilda dia up sahaja status dekat Facebook. Alhamdulillah kan jumpa Dr. Wilda, dia copywriting ke apa, katanya tak payah minta izin, ambil je copywriting. Jadi kalau dia post Facebook dia pukul 7 pagi tu, kerja saya copy and then saya paste dekat Facebook saya. Kalau ada benda-benda yang perlu diubah, saya ubahlah. Jadi saya tambah baik sikit lah kalau perlu ada letak gambar ke, sebab otak ni dia sukakan gambar. Jadi saya memang akan letak gambar lah dekat posting saya. Dan saya paste. Jadi saya paste. Orang tak like. Aduhai. Dalam hati ni, dia ni baca ke tak kan? Kadang-kadang memang saya belajar dengan experience sendiri tentang quantum metal, and then saya buat dekat Facebook, dekat media sosial pun saya tiru dan saya pun belajar sikit-sikit lah yang mana boleh. Tapi bila saya tengok Dr. Wilda dia share, saya ni suka aplikasikan apa yang saya ajar orang, saya suka aplikasikan. Saya tengok apa yang Dr. Wilda buat, dia suka sebut orang yang perkenalkan dia. Sebab bila saya belajar adab dengan Dr. Sufi ni, yang Dr. Sufi ni dalam formula juara A+ ni, berkenaan dengan adab yang pertama ni, adab adalah senyum lah. Adab yang pertama adalah senyap. Jadi jumpa dengan guru dekat sekolah, kena senyap, macam mana dengan guru kan, nampak je guru senyap. Jadi saya aplikasikanlah dengan Dr. Wilda. Kadang-kadang ada nak menjawab bila tanya apa-apa. Lepas tu saya ingat balik, saya senyap je dengar. Alhamdulillah. Kadang dengan Dr. Wilda ni, nampak muka dia senyum pun, saya rasa macam ada something yang saya dapat. Jadi yang kedua, senyap, senyum, dan 3 salam. Jadi senyum, yelah jumpa dengan Sifu senyum lah kan, jumpa dengan customer lagi lah kan, dengan klien. Jadi saya aplikasikan semua EMAS tu. Dengan tekanan di sekeliling, emosi kena jaga. Hati ni bila jumpa orang tanya pasal pekerjaan, rasa sakit hati luluh semua ada. Dan saya tak cakap kepada semua, sebenarnya saya pun ada hati dan perasaan. Walaupun nampak saya boleh senyum, walaupun nampak saya keras, tapi itulah pengalaman hidup mengajar kita untuk kita teruskan. Sifu saya pernah kata, Dr. Sufi pernah kata, nak berjaya kena rasa susah. Saya pegang kata-kata Dr. Sufi itu. Nak berjaya kena rasa susah. Tapi kalau dah kita nampak sifu-sifu kita, orang-orang yang telah berjaya ni buat something, sebab tu kita kena fokus. Rahsia fokus ni ada 3. Telinga, mata dan otak. Elakkan guna yang keempat ni, iaitu mulut. Telinga ni kita dengar apa yang mereka kongsikan. Mata ni kita lihat apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Dan otak ni kita proses. Mulut kita ni jangan bertanya banyak sangat. Kenapa. Tapi kita proses. Macam saya melihat apa yang Dr. Wilda buat, saya fikir. Sebab tu kadang-kadang ada orang kata, susahlah, dia tak apalah, gini kan. Cuma saya dah lama ikut Dr. Wilda.
saya nampak proses kejayaan dia. Alhamdulillah sekarang Allah beri dia untuk berjaya. Jadi insya-Allah ketika saya berceramah dekat sekolah, ketika saya mendengar apa yang Dr. Sufi sampaikan, dia kata belajar banyak, dapat sikit. Tapi kita nak belajar sikit, dapat banyak. Jadi nak berjaya, kena jadi orang yang beradab, dahulukan adab sebelum ilmu lainnya, insya-Allah. Alhamdulillah dekat quantum matter ni saya rasa mudah. Jujur saya katakan income 4 angka pertama saya dapat hanya dengan menggunakan media sosial saya, berkongsi, tiru apa yang Dr. Wida buat, ikut saja apa yang Dr. Wida buat. Dan saya duduk dalam bilik dekat rumah, tidak perlu keluar. Saya menggunakan telefon saya dan media sosial saya, status WhatsApp saya sepenuhnya. Alhamdulillah. Saya rasa keikhlasan saya, apa yang saya buat, saya berikan kepada masyarakat saya, kepada anak bangsa saya sebelum ini dengan ikhlas, insya-Allah Allah tak pernah tidur dan Allah tahu apa yang saya buat. Dan Allah hantarkan kepada saya orang-orang yang tepat untuk bersama-sama dengan saya. Saya rasa bersyukur sangat-sangat. Kakak saya perkenalkan saya kepada Dr. Wida dan saya rasa bersyukur sangat sebab berada direct dengan Dr. Wida. Dan saya rasa bersyukur sangat dengan perjalanan hidup saya. Setiap orang yang saya kenal, saya belajar dan saya dapat sesuatu. Dan dekat hari ini juga saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua klien saya, semua dealer-dealer saya. Apa saja niat korang datang untuk membantu saya ataupun menyokong saya membina tim dan membina pendapatan dekat sini, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan saya doakan pada semua, sekiranya korang semua ada rasa susah, Allah keluarkan korang daripada kesulitan. Apa saja kesusahan, saya doakan semoga korang dilimpahkan rezeki, diberikan kesenangan, insya-Allah. Apa sahaja niat baik, Allah sahaja yang tahu. Dan saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih juga kepada Dr. Wida kerana menyokong saya untuk sustain dekat quantum matter ni, memberi peluang kepada saya untuk berdamping dengan dia sedekat-dekat mungkin. Banyak benda yang saya belajar daripada Dr. Wida bukan sahaja ilmu tentang quantum matter sahaja. InsyaAllah. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu saja sharing saya berkenaan dengan ini. Sekiranya tuan-tuan berminat nak tahu teknik, tips ataupun formula, boleh follow media sosial saya, Trainer Huda. Boleh tengok juga dekat TikTok saya sebab banyak sangat yang saya belajar daripada pelajar-pelajar. Kerana pelajar-pelajar ni, orang kata kalau kita nak belajar dengan baby tu. Kalau dia merangkak, dia bangun, dia berjalan, dia sungguh-sungguh. Kalau dia penat, dia tidur sungguh-sungguh. Begitulah dekat sini, kalau kita nak sesuatu, kita buat dengan sungguh-sungguh. So mohon follow saya lah. Jadi saya rasa itu saja. Tips, teknik dan formula kami semua mungkin boleh kongsikan. Tetapi tindakan adalah diri sendiri masing-masing. InsyaAllah bila letakkan komitmen 100%, dengan sendirinya akan terhasil tindakan, insyaAllah. So untuk tim saya yang belum lagi capai dealer macam Sudin yang ada ni, Eli dan lain-lain, Cikgu Dayang dan semualah yang ada, yang bakal menjadi introducer juga, saya doakan semua korang dipermudahkan dan dapatlah apa yang cuba saya ingin sampaikan. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Ada tak soalan yang nak tanya?
Alhamdulillah, terima kasih semua yang ucapkan tahniah. Kalau tak ada insyaAllah. Saya insyaAllah lah adab dengan sifu, adab dengan orang di sekeliling kan. InsyaAllah. Semoga kita mudah. Berapa lama Huda naik dealer dan Didi? Okey. Sebenarnya saya bermula dekat Quantum Meter ni sekejap saya scroll balik. Saya bermula dekat Quantum Meter ni saya daftar lah dengan Dr. Wida pada 16 November tahun 2021. Saya menjadi dealer pada 16 Mac. Saya ni banyak duk relax sebab saya buntu, saya tak tahu nak close apa sebab mungkin ego dan saya tak pernah berbisnes sebenarnya. Sebelum ni saya bekerja government servant, jadi memang saya tak terfikir pun nak buat bisnes. Yang kakak saya minta suruh jual minuman kesihatan tu pun saya dari Rembau pergi ambil dekat Puchong dengan Dr. Wida, dan balik Rembau saya siap hantar COD lagi. Saya tak ambil cost delivery tu. Sebab yelah gaji saya dah cukup, jadi apalah sangat bagi je lah. Saya rasa macam tak gamak lah nak ambil yang macam tu. So saya memang tak boleh lah nak minta dengan orang macam tu nak berjual. Jadi bila naik dealer ni income 4 angka, saya rasa selesa. Lepas tu naik dealer developer ni pada 15 Jun 2023, tuan-tuan dan puan, setahun lebih, setahun 3 bulan. Jadi itu pun setelah Dr. Wida dia tanya saya, bila ni nak naik Didi ni? Lepas tu saya tanyalah dia masa tu sebab masa dia tanya tu saya dah 4 dealer dan sebenarnya saya bila-bila masa saja saya boleh naik. Cuma saya tunggu hari je. Lepas tu bila Dr. Wida tanya tu saya pandang muka dia kan, dia betul-betul nak saya naik Didi lah tu. Saya bertanya dia, akak bagi ke saya naik Didi? Saya tanya direct dia Dr. Wida macam tu. Lepas tu dia kata, nak lah, dia kata macam tu. Terus je saya buat tindakan lah naik Didi. Saya nak kongsikan satu lagi dekat tuan-tuan dan perempuan yang mungkin nak naik dealer ni. Masa saya nak naik dealer sebenarnya saya ada gunakan www.hw. Apa yang saya nak, saya kena jelas. Masa tu saya nak capai 30k sales CAE lah, dan apa yang saya buat, saya perkecilkan lagi masa bila saya nak. Lepas tu saya perkecilkanlah dalam seminggu saya perlu close berapa yang apa yang saya perlu close. So saya perincikan macam tu lah. Saya guna www.hw je. Lepas tu alhamdulillah saya capai dengan mudah. Nak sesuatu kena ada target jugalah. InsyaAllah. Ada lagi tak soalan? FB apa nama? Nama FB Nurul Huda Hamid. Yang lain-lain media sosial boleh cari dengan trainer Huda. Ada lagi ke soalan? Saya juga setiap kali saya jumpa Dr. Wida, masa tu saya ada dekat Kelantan, Mas Kelantan, dan Dr. Wida ada dekat sini kan. So setiap kali ada apa-apa dekat KL ni saya cuba datang, saya cuba join, dan bila saya jumpa Dr. Wida, saya akan minta dia doa lah. Saya minta dia doa. Saya tahu doa dia power. Dan saya juga minta doa lah daripada orang-orang keliling. Macam saya agak rapat dengan orang tua sebenarnya. Orang-orang yang pernah saya kenali ni, dia agak susah hati sebenarnya melihat saya kehilangan punca pendapatan, dan saya kata doalah. Diorang tanya, saya tahu ramai yang susah hati bila melihat kesusahan saya. Saya minta diorang doa. Apa yang power adalah doa saja, insyaAllah. TikTok nama apa ya? Trainer Huda. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. InsyaAllah. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi mendengar, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan juga mudah faham, dapat sesuatu, dan teruslah lakukan tindakan sekiranya tuan-tuan nak jadi consultant.
Nak capai matlamat kena jelas, insyaAllah. Alright, saya rasa itu saja. So, saya tak pas kepada moderator Wafa kembali, tapi saya akan tutup sesi pada malam ini. Saya nak mengambil kesempatan pada malam ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada speaker-speaker kita, iaitu speaker kita yang pertama tadi, Dila Rizal, Didi Nobli, Didi Nur Bidayah. Nur Bidayah. Dia nama lain, dua-dua lain ni susah sikit. Dan terima kasih kepada diri saya sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan respon yang masuk tepat pada waktunya, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan kepada cuti raya haji. Dan insya-Allah kita akan kembali semula pada awal bulan 7. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan khususnya yang berada di sekitar Terengganu, insya-Allah pada awal bulan 7 nanti, 8 hari bulan 7, kita akan road tour di sana. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ingatkan lagi sekali, kita untuk lucky draw second quarter, iaitu yang berlangsung sepanjang bulan ini, masih lagi berlangsung, boleh isi link untuk pembelian 3 unit GAE dalam every single receipt. Alright, terima kasih sama-sama tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan respon, yang memberikan penghargaan, yang ucapkan terima kasih sama-sama. Terima kasih. So semoga saya doakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, semoga tuan-tuan juga diberi kekuatan, diberi emosi yang baik, diberikan sikap mudah faham dengan baik, semoga berjaya insya-Allah. So terima kasih, itu sahaja daripada saya pada malam ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.